Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid sekalian, objektif pembelajaran kita untuk kali ini ialah yang pertama, menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Dan yang keempat, menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Untuk tajuk ini, kita menggunakan buku teks muka surat 80. Tajuknya bersuci daripada hadas. Kamu boleh lihat di sini ada maksud hadas, kemudian pembahagian hadas. Kita akan lihat dengan lebih terperinci selepas ini. Apakah maksud hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang daripada sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Apakah itu kekotoran maknawi? Jangan risau, kita akan lihat dengan lebih terperinci sebentar lagi. Seterusnya kita lihat pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama, hadas besar. Dan yang kedua, hadas kecil. Hadas besar, cara bersuci ialah dengan mandi wajib. Contohnya, keluar mani, nifas, wiladah dan lain-lain. Okey, apakah itu mandi wajib? Mandi wajib kita akan terangkan cara mandi wajib dalam siri yang akan datang insya-Allah. Okey, untuk hadas kecil, cara bersuci ialah dengan berwuduk. Contohnya, kentut, buang air kecil dan besar dan lain-lain lagi. Okey, maksudnya apabila kamu ataupun seseorang itu berhadas, sama ada besar atau kecil, dia perlu bersuci ikut cara ni. Kalau hadas besar, ini cara dia. Kalau hadas kecil, ini cara dia. Selagi dia tidak bersuci, maka dia tidak boleh melakukan ibadat yang telah kita sebut sebentar tadi. Untuk solat, kalau dia tak bersuci, dia tak boleh solat lagi. Dia tak boleh sentuh Al-Quran. Dia tak boleh tawaf. Faham? Okey. Kita lihat buku teks pada muka surat 81. Okey, kita nak sambung hukum bersuci daripada hadas, kemudian sebab berhadas besar dan juga perkara yang dilarang semasa hadas besar. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Okey, hukumnya ialah wajib. Baiklah, kita lihat dalil kewajipan bersuci daripada hadas. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat ke-6. Okay, kamu boleh ikut Ustaz baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Sekali lagi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Okey, seterusnya kita lihat
sebab berhadas besar. Maksud dia perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu perlu mandi wajib. Yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, haid. Yang keempat, mati. Yang kelima, wiladah. Dan yang keenam, nifas. Okey, untuk mati ni, bukan orang mati tu mandi sendiri. Maksud dia, orang lain lah tolong mandikannya. Kalau orang mati tu sendiri yang bangun mandi, habislah lari orang-orang di sekeliling dia. Betul tak? Okey, jangan risau. Kita akan lihat apakah maksud perkataan ini dalam slide yang seterusnya. Baik, kita lihat apakah maksud perkataan-perkataan yang telah kita baca sebentar tadi. Okey, ini perkataan-perkataannya. Yang pertama, kekotoran maknawi. Maksudnya, kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria seperti berhadas kecil atau hadas besar. Okey, untuk kekotoran maknawi ini, lawannya ialah kekotoran hissi. Bermakna kekotoran yang boleh dicapai oleh deria seperti darah, muntah, najis dan lain-lain. Nampak? Ini tidak boleh dicapai oleh deria, oleh panca indera kita. Yang ni boleh dicapai oleh deria ataupun panca indera kita. Kita boleh tengok darah itu, boleh tengok muntah. Okay, yang ni perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil atau besar. Okey. Yang kedua, wiladah. Melahirkan anak. Okay, kaum wanita macam ibu kita melahirkan kita, dia mesti mandi wajib. Okey. Begitu juga keadaannya sekiranya seseorang wanita itu ataupun ibu itu mengalami keguguran. Okay, seterusnya yang ketiga, nifas. Nifas maksudnya darah yang keluar selepas melahirkan anak. Okay, yang keempat, haid. Darah yang keluar dari rahim wanita yang sihat sudah baligh. Maksud dia wanita yang sudah cukup umur, yang sudah dewasa. Ini kitaran haid dia berlaku. Maka bila dia dah suci, dia kena mandi wajib. Bersetubuh. Melakukan perhubungan jenis suami isteri. Ingat, mesti suami isteri. Okay. Keluar mani. Air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Okay, sama ada dari sebab perhubungan suami isteri ataupun mimpi ataupun apa-apa cara lain lagi. Okay, inilah maksud perkataan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Perkara yang dilarang semasa hadas besar. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan solat. Memegang Al-Quran. Dan tawaf. Maksudnya selagi seseorang itu tidak bersuci, maka dia adalah dilarang daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang untuk terus membicarakan tentang tajuk bersuci daripada hadas. InsyaAllah mudah-mudahan kamu mendapat manfaat dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.